Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safi haniya wa habu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita hidup di bumi Allah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, kita rasa sekarang dunia mengalami satu benda, satu keadaan, satu suasana gawat. Tetapi bagi orang mukmin, bagi orang Islam, benda itu tidak menjadi menghalang, tidak ganggu sikit habuk pun dia dengan Tuhan. Adakah benda-benda yang berlaku di alam ini dapat menghalang bagi perjalanan hati seorang mukmin untuk bertemu dengan Tuhan dia? Benda-benda ini bukanlah benda yang menghalang, bahkan menjadi ujian dan menambahkan lagi pahala kepada orang mukmin. Janganlah kita apabila dunia berubah, kita berubah, tak usah jadi hamba Allah Ta'ala. Bagi orang yang betul tujuan dia hidup atas muka bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi berkesuk pun dia tidak berubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matlamat kita jelas bagi orang mukmin. Gapo dia pun kita tetap pergi balasah, kita tetap mari mengaji, tetap kita nak betul ibadat kita supaya ibadat kita kena dengan keinginan Allah. Jadi malam ni hamba nak keceknya mengenai satu ibadat yang kita akan buat dekat-dekat ni, ibadat besarlah. Iaitu ibadat korban. Yang mana ibadat korban ni setahun sekali. Kalau silap buat teruk daging tu saja-saja, boleh makan peri-peri, kita tak boleh pahala, pakai baca hadis kelebihan korban saja. Jadi pentingnya belajar mengenai cara nak buat ibadat. Lebih-lebih lagi ibadat setahun sekali lagu ni tu kan. Nya bertukar takir juga. Ustaz-ustaz mana-mana tok guru pun belek juga kitab semulalah. Muka setahun sekali ni. Hak benda tiap-tiap hari pun hak bertukar, setahun sekali lagi-lagilah. Jadi malam ni hamba nak kecek mengenai hukum hakam mengenai korban, syarat-syarat dia, syarat jemelih, syarat gapo dia, syarat binatang, syarat orang hak jemelih dulu. Jadi ketah hak dia tangan tuai-tuai puai-puai semua pokcik-pokcik mokcik-mokcik tu ketah hak hamba tulislah, hamba petik-petik daripada ingatan hamba ambil daripada tutup guru hamba, iaitu petua-petua petua-petua yang mana petua ni hamba petik, hamba terima daripada tuan guru Haji Hashim bin Abu Bakar Pondok Pasir Tumbuh. Hamba terima dengan dia sendiri, dan ada lagi tulisan tangan dia tu ada lagi. Jadi petua ni ada orang tanya, ada melalui Quran ke, hadis ke, melalui gapo dia. Ingat petua-petua ini hanyalah petua sahaja, tidak berdasarkan Quran dan hadis. Sebagaimana kita nak buat nasi khabu, tidak ada dalam Bukhari Muslim cara nak buat nasi khabu. Ada buat nasi khabu golok, ada buat nasi khabu. Jadi benda petua ni ada orang tanya Quran hadis juga. Dia tanya hamba duk mengajar lagu apa dia atas surah. Ajar petua orang, ajar Quran, ajar hadis. Jadi benda ni hanya semata-mata petua. Kalau tak siamal pun tak apa. Cuma tak jadilah kalau kita masuk gapo dia gola kau gapo dia, jadi tak sedap lagu tu sahaja. Bukan berkait dengan hukum hakam jadi kau wajib kau gapo dia tu bab petua. Jadi jangan duk tanya Quran mari kata hadis ni ayah sing ambil mana ni petua lagu ni. Petua-petua ni asalnya daripada amalan dan percubaan. Pengalaman-pengalaman orang tua yang dia dapat daripada pengalaman hidup dia
dan dapatnya mujarab, benda tu jadi sungguh. Supaya oranglah kita kata kalau bab masuk ada petua-petua dia. Wak goni pun ada petua-petua dia. Kalau gula masing nak buat lagu mana? Orang tua kata catunya kau gapo dia bubuh dalam pucuk kain, celup dalam tu. Akak sebentar hilang masing gula. Tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tetapi benda ni petua. Kalau orang tak pakai petua, kita nak kata lagu mana? Tak berdosa tapi buat kerja jadi korban apalah. Tak cik nak kata tak cerdik, kadang mau kata oh, sedap kata hamba tak cerdik ni. Jadi tak guna kaedah orang tua ni bukan jadi kau salah, jadi nak suka sikit gitulah lah. Kalau buat nasi kabu nak pakai bijak dia, ya apa dia tak sikut cara orang nak suruh sedap nasi kabu, nak buat gula, nak buat nasi dagang, nak buat apa dia tu benda tu petua saja. Jadi esok ambo akan kecek mengenai petua tu. Jadi hari ni kecek bab hukum hakik, syarat-syarat. Hak ni ada hukum hakik. Hak ni sesi pertama ni berkaitan dengan hukum hakik. Hak ni kalau tak kena sudah. Sama ada binatang itu sia-sia tak boleh makan, jadi haram. Tak boleh makan supaya dengan Cina sembelih. Ada juga syarat dia. Ada syarat-syarat tu tidak jadi gapo dia, cuma sunat sahaja. Jadi kecek mengenai cara jemelih dulu. Sebelum kita kecek mengenai korban secara halus ni. Ya korban dia jemelih ni umum. Sembelih ni umum. Sembelih untuk makan pagi-pagi. Sembelih lembu kita dok jual ni 18 jas kilo, 18 jas kilo. Tu tak kena syarat ni sahaja korban habis ni. Makan bangkai orang. Kena belajar cara jemelih secara umum dulu. Antara ibadat yang menggunakan upacara jemelih adalah korban. Ya ibadat ni macam-macam. Ada jenis bahasa unggar, apa ada unggar. Unggar daripada sopa apa maruah. Unggar. Jenis unggar apa tu? Kena belajar juga cara unggar. Jangan unggar cara buat senemel cara kita. Ada ibadat cara muta Kaabah pas muta we ibadat cara muta. Ada ibadat cara jemelih. Ada ibadat cara tengok Allah, macam-macam jenis ibadat ni. Maka ibadat jemelihnya umum. Jemelih supaya binatang itu jadi halal dan boleh makan, tidak berdosa kita makan, ada syarat-syarat dia. Dan antara ibadat yang menggunakan upacara jemelih adalah ibadat korban. Ibadat korban lah. Kau ibadat lain ada lagi kan? Ada ke? Ngekoh. Lebih kurang tu nah. Jadi kita nak kecek mengenai syarat jemelih dulu secara umum sebelum kita masuk kepada tajuk khusus iaitu korban. Jemelih ini dia ada 4 rukun. Jemelih sendiri. Nak sembelih binatang ni sembelih lah dalam mana-mana keadaan, tiap-tiap hari kau bukan bulan Rabiul kau nak jemelih binatang ni ada 4 rukun. Tak cukup syarat 4 rukun ni binatang itu tak boleh dimakan dan menjadi najis. Bangkai ni jadi najis dah. Asalnya kalau silap kerok sikit ya kita sembelih, hak ni jadi halal boleh makan, hak ni jadi najis tak boleh makan dah. Beza sikit saja. Maka ada 4 rukun. Kita nak jemelih hayat kau, jemelih gapo dia kau, okey ada 4 rukun. Pertama iaitu jemelih tu sendiri. Cara jemelih panggil. Cara nak jemelih tu lagu mana? So, rukun pertama. Kedua, orang je jemelih. Kena tengok belakang. Pertama, cara je jemelih. Kedua, orang je jemelih tu sendiri. Kalau cara tu bismillahirrahmanirrahim pakai serban besar dah. Tak cah misalnya. Korban pula. Jadi ada syarat dia orang je jemelih. Ketiganya, binatang yang disembelih. Tak boleh sembelih kose-kose. Mari boyo pun jemelih, gajah pun berahi hamba gajah. Nak makan gajah jemelih. Tak cukup syarat benda hok dijemelih pula. Keempatnya alat yang digunakan untuk menyembelih. 4 benda. Cara jemelih, orang je jemelih tu, binatang yang disembelih dan alat untuk menyembelih. 4 benda ni kena tengok belakang, betul belakang. Kalau tak kena salah satu gak korban, nyanyolah. Tuhuklah binatang kita bukan jadi ibadat korban, jadi muka lain pula, tak boleh makan langsung. Cara jemelih. Okey, kita syarah rukun yang pertama iaitu cara menyembelih. Lagu mana syarat dia supaya binatang itu dengan cara jemelih ni binatang itu jadi halal dan boleh dimakan. Iaitu memutuskan halkum dan orak marih dia. Marih baca dia. Bahasa Arab baca marih. Halkum dan orak marih dia. Binatang ni ada 2 orak. Pertama orak masuk makanan, kedua orak menyawa. Dia menyawa. Menapah lah.
Napas ni. Kedua, orak masuk makanan. Maka binatang mana-mana pun dia ada terkepit dua orak. Orak hok kasar tu macam gotu pahit mesi basuh tu dah. Hok geligih tu. Awak hok putih duduk bawah ni. Bawah pada tekak ni ada supaya orak besar lagu tu. Hak ni dipanggil halkum. Marih pula orak hok kepit dekat dengan bulatan tu hok macam orak putih tu ada orak tu. Hak tu dipanggil marih. Maka binatang gapo dia pun kena putus ke orak tu. Orak ni dia akan sambung dengan orak lidah. Ni lidah ni. Lidah ni kini lidah kita ni dah. Ni lidah. Apabila lidah ni dia ada orak sipu yang akan pergi kepada dua orak besar. Jangan salah naik atas sikit kah pergi kerak sini. Bahal lidah lah nyanyi kok binatang tu. Mampu saja-saja. Boleh makan. Tengok saja-saja tak boleh makan. Mazhab kita kalau tak putus marih, biar binatang tu mampu pun sembelih tekok dah. Lepas tu mana putus agak marih? Weh, lambu awak atas sangat. Jangan atas sangat lembu. Nyoba lidah dia dak berak mampu supaya tolong binatang. Tetapi marih tak putus. Gelepar dodeh mampu, tak boleh makan. Menurut mazhab kita. Kena taklid mazhab lain, takut saya lembu ni ribu, takut saya kubah, taklid mazhab lain. Mazhab kita tak boleh makan jadi najis dah. Sama ada kita nak putus ke orak halkum dan orak marih tu dengan cara pisah. Ambil pisah, berok. Ataupun buat putus lah lagu mana, solong masuk ke dalam aku, hak penting putus dua orak tu. Ya ada dua orak ni kepit. Orak tekak ni dipanggil wadajen. Wadajen ini orak tekak ni sunat saja putus bawah ni. Hak dua keping ni, hak ni wajib kena putus. Jadi cara jumlahnya hak menurut syaratnya adalah memutuskan halkum dan marih saja. Alat dia ada syarat dia pula alat dia lah. Hak penting cara jumlahnya adalah putus ini. Hak tu bagi binatang yang mampu kita kawal. Dah kita pegang, dah kita perebah, dah kita ikat. Tapi kalau binatang jenis buah, binatang tu gagah, akak tu dia, cekik tekuk tu dia. Nampak sepak kelecak tengok dalam video-video. Nampak nyawak main kuda ya tu dia. Tak cakap lari, hambak dengan motor punya tendai motor. Dengan bah punya sepak bah. Oh, debel tak sebai lah. Pas lagu mana nak kerja lagu tu? Nak makan. Kat mana? Luka ke dia. Luka ke pada mana-mana anggota dia sahaja, tak syarat putus ke marah. Syarat putus ke marah jika binatang tu mampu kita kawal. Kalau tak mampu kita kawal, ikutlah binatang tu lagu mana kau ataupun kita ungkau tu lari terjebuk jatuh dari telaga. Sudah mampu saja nak ke mana. Cari lembing benda tajam-tajam kosa kau orang itu nyo tu ke. Ambil lacam, biar jak luka. Tak ada beres apa. Tu akak boleh makan. Tak syarat putus sini. Masalah hangpa kenaling nak makan. Hangpa jak tu kat atas belakang dia. Jauh. Mampu. Nak makan tak sini tak putus tekuk boleh makan pun dia halal. Hukum dia halal. Jadi cara jumlahnya satu saja iaitu putus ke halkum dan marih bagi binatang yang kita mampu kawal. Kalau kita tak mampu kawal, tikailah gapo-gapo dengan benda tajam lah. Jangan benda tupu yang pergi kepada syarat jumlah pula. Syarat alat jumlah pula tak boleh guna benda tupu. Bahaya lesung ko, bahaya bedil dalam mazhab kita benda tupu lah. Bedil, pistol tu lah bedil tu. Peluru ni dalam mazhab kita benda tupu. Maka kalau orang buru tembok, mampu tak boleh makan. Dalam mazhab kita kerana membunuh dengan benda yang tupu. Dalam mazhab kita wajib benda itu tajam. Lepas ni kita syarah dalam bab alat dia. Jadi syarat yang pertama cara nak jumlah adalah memutuskan halkum dan marih bagi binatang yang mampu dikawal. Manakala binatang yang tak mampu dikawal adalah kita luka kepada mana-mana anggota dia dengan syarat kita yang lepas. Jangan pakat-pakat pekung. Tak tahu balik mana pakat pekung pok jatuh atas binatang. Betul lah rezeki. Tak boleh. Kita kosak dia. Kena kosak kita pekung. Begitu juga. Ada orang tanya masalah ni, gantung ayam banyak-banyak, tekel suih tu kan. Dia pergi pisah dia. Apa hukum sah ke tak sah? Sebab kosak daripada hujah jumlah. Alat dia dah, tak ada masalah apa. Tapi kalau dia sigung, tekel, putus 10 ekor, tak boleh makan. Kerana tidak ada kosak. Ingat setiap perbuatan mesti ada tujuan. Memang kita nak lacak, memang hamba nak lacak, memang hamba nak tekel. Baru jadi. Kalau tertekan,
Telacang, kejut, yak pop atas kepala kambing. Putus tekuk. Ngah hukum mereka. Tak sah. Ataupun kita sandar golok. Kabar-kabar tak tahulah kambing spesies mana. Tak mengaji sekolah kalau lagu mana. Yang garu gata dengan pisah pula. Geruk-geruk putus tekuk dia. Tak boleh makan belakang sebab tak ada kosak nak jemelih. Jadi kosak jemelih itu kena ada. Jadi syarat yang kedua pula, orang yang nak jemelih. Orang yang nak jemelih tu, syarat dia. Syarat dia orang Islam. Saat ni cara semelih ni. Hak ni orang je jemelih tu sendiri. Tak boleh koseh-koseh. Pertama orang Islam lah. Kalau orang kafir, tak boleh nak jemelih lah. Dia jemelih lagu mana bismillah ko, siap pakai jubah, pakai serban pun tak boleh makan. Orang Islam. Orang Islam cukup lah apabila kita tanya demo orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu beres. Tak ada. Tak sudut korek dalam perut pedah dia ni. Demo Islam buat apa? Betul kodok akidah, tak sudut cara halus-halus ni. Cara kasar-kasar apabila orang tu iktiraf Allah Taala sebagai Tuhan, okey, boleh dah dia makan. Sah dah tu kalau dia jemelih tu. Boleh dah. Dan ditambah lagi syarat bagi binatang yang tidak mampu kita kawal, jemelih dia lah. Hok jo pekung ko sebab bagi binatang hok payah nak kawal, kita pekung gini ni, kita lacar lembik. Syarat mata boleh lihat. Orang yang jemelih bagi binatang yang tidak dapat dikawal, mesti mata dia nampak. Kalau orang buta pakai pekung kosi lagu tu, kena binatang hok buah. Betul lah kita duk tengok hambak lembu. Tok Imam, Tok Bela, Tok Siok perlu hujat dah, tak tahu nak kata guana dah. Habis baca ayat dah. Lembu tak gebah-gebah. Gosok kali mari orang buta pakai duk mai pisah pekung pop, kena binatang tu mampu. Tak boleh makan. Binatang yang tak boleh nak kawal, mesti hok pekung tu kena ada mata. Dia nampak. Baru dia boleh kosak. Kerana kalau orang tak nampak, dia tak boleh nak kosak. Kecuali lah binatang tu boleh rasa gagal. Tepuh dengan dia kau apa dia perasa binatang misalnya kau kata tiket dia pun ambil jak tiket sah. Tu syarat tambahan bagi orang yang nak jemelih binatang supaya halal dimakan. Pertama syarat umumnya mesti orang Islam. Ketiga, syarat binatang yang hendak disembelih pula. Saat ni cara jemelih kita royak dah. Orang yang nak jemelih ni binatang pula yang hendak kita sembelih. Syarat dia pertama binatang itu mestilah yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan ni tempat kita biasalah. Hok jaga-jaga ni tak tahulah. Musai boleh makan. Tapi pak kita tak makan musai. Sebelah tanah harak kadang-kadang dia makan musai. Salap ni makan. Daging dia warna biru lagu tu. Tak tahulah besar, tak tahu lagu mana. Hari tu babak yang sepanjang pergi tempat ambo lah ngaji. Demo nak jamu daging musai ke dia. Cari musai tak jumpa cari. Akhir sekali jumpa bewok. Semelih bewok, tukar bewok racun pula. Mujur tak boleh makan. Kalau tidak, arwah dah kawan tu. Mujur tu Allah Rabbi. Tukar takir. Nak boleh makan tak, tukar dengan benda lain. Nak kata sejarah binatang boleh makan. Syarat pertama, binatang yang hendak disembelih adalah binatang yang halal. Kalau sembelih ular, sembelih katak burung, sembelih gapo dia orang tak boleh makan. Rimau, gajah, bewok kau gapo dia tak boleh makan Sekalipun putus orang hamreh kau gapo dia, hukum dia tak boleh makan. Keduanya, binatang yang hendak disembelih syarat dia pertama benda halal. Kedua, binatang itu masih hidup. Masih hidup. Tu syarat dia. Kalau mampu ataupun nak mampu, sudah masalah. Hidup-hidup ni ada tiga. Ulama bagi hidup ni tiga. Pertama dipanggil hayatun mustamirrah. Hayah mustamirrah nama dia. Hayat berlangsung. Hayat mustamirrah ni macam kita gini. Kita pegang ayat. Tu dia panggil ayat tu ada hayat mustamirrah, ada hidup. Maka bila-bila masa kita nak sembelih terpulang kepada kita kerana binatang tu halal dan ada hayat mustamirrah. Ada hidup lagi. Kedua,
dipanggil hayat mustaqirrah. Mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ini tanda dia adalah gerak ke yang kuat. Binatang tu apabila kita sembelih dia gelepar kuat dan darah dia memacuk. Cek cek cek. Okey, dua tanda tu. Salah satu, tak syarat dua-dua, salah satu. Sama ada kita sembelih tu darah jadi macuk cek cek ataupun dia gelepar kuat. Hak ni dipanggil binatang tu ada hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah ni bila kita kena cek jika binatang itu terkena sesuatu. Misalnya lembunya tepuh di kereta. Kalau tak tepuh di kereta tak ada masalah dah. Pakai pergi perubah pergi sembelih, tak ada orang kecek bab dia ni hidup ke tak hidup dah, sebab dia mustamirrah dia panggil. Manakala mustaqirrah ni apabila binatang tu kena gapo dia? Cemakai rupuk racun ko, nyotes sapa ko, nah ayat tu duk main mepeh tes sapa duk tekak ngocak dah ayat tu. Lagu mana? Apabila ayat tu kena sesuatu, kena tepuh ke gapo, barulah kita tengok tanda-tanda hayat mustaqirrah. Supaya binatang tu halal lagi dimakan. Kalau tak ada hayat mustaqirrah, binatang tu tak boleh makan. Sekalipun kita sembelih. Kerana apa? Kerana binatang tu mampu kerana menyakit dia dah. Binatang contohnya naik pomnya tepuh di kereta, lembu duk gelepar. Lagu mana? Nak sembelih ni? Okey. Tanya, antara tanda mustaqirrah lagi boleh hidup sehari. Tanya orang pandai, "Kok cik, lembu kalau setara ni kalau kita biar sehari hidup lagi?" Hidup lagi. Okey, kita boleh sembelih. Kita sembelih, darah dia macuk ataupun dia gerak, okey, boleh makan lembu tu, berjaya diselamatkan daripada mati peri-peri. Kedua, keadaan dia, lembu tu jalan-jalan tak tengok kanan kiri, bomnya tepuh, guling batin kawan tu. Gi, Tok Bila, Tok Siok duduk mesyuarat. Guana tu, ayah haji. Cuba tengok lembu ni, kalau kita biar sehari, mapuh dah ni. Gelepar mapuh dah ni. Tak ada pedah. Kalau kita sembelih pun dia mapuh kerana aksiden tu. Maka tak boleh dimakan. Tengok tanya orang kalau boleh hidup sehari ke tak. Ataupun kita sembelih dia gelepar. Ataupun dia macuk, kalau dia main kita sembelih senyap dah. Darah pun tubik lagu ni ya. Maka tak boleh makan, bererti dia mapuh dengan sebab aksiden tu. Kita sembelih pun tak jadi apa dah. Seperti ayahnya tes siapa, ayah kena covid ko, ayah ko gapo dia ko, tak boleh makan dah. Tak boleh makan. Maka ke mana? Sebab binatang tu mampu bukan dengan sebab sembelih kita dah tu. Dia panggil mampu dengan sebab penyakit dia. Sama ada kes makan racun ko, kes gapo dia macam-macam. Maka tak ada hayat mustaqirrah, tak sah sembelih. So lagi dipanggil harakatul mazbuhah, gerakkan nak mampu. Harakat maknanya gerakkan, mazbuhah sembelih. Maknanya binatang ni tak layak untuk makan dah. Seperti sembelih darah tu big gini ataupun dia gerak slow ya. Macam orang tahu nampak kelaparan lagu mana slow. Tak boleh makan dah tu. Ayam tu tak boleh makan, kambing tu tak boleh makan, berarti dia mampu bukan dengan sembelihan kita. Tu ulama buat pedoman supaya binatang itu betul-betul mampu dengan sebab sembelihan. Kerana kalau binatang jenis sakit kau gapo dia kita jadi confuse. Jadi hok mana so dengan sebab dia tes sapan ni kau kadang-kadang dia ayah hok tes sapan bukan ayah lah. Kambing jaga tes sapan, lembu sebab tak tahu antibody kuat. Ayah senya tes sapan. Kita lambu pun. Ayah ni lagu mana? Nampak kongo telajuk dah. Sembelih pun nampak senya. Serah tubuh pun. Nampak tak tahu kok mana. Mampu dengan sebab tak gelepar tak gapo dia. Tak ada apa tak sama makan dah. Tanya boleh hidup sehari? Tak sampai setengah hari asal ni selok. Nampak tak boleh makan dah. Binatang tu tak boleh makan. Tu cara ulama nak kesal lagu mana binatang tu mampu dengan sebab sembelih kita. Kerana payah nak tahu orang ni mampu. Kalau agama lain dia tak sembelih. Agama lain dia tak sembelih binatang kerana menyembelih binatang tu zalim dia kata. Nyanyo lah sembelih, gelepar dodeng kawan tu. Lepas tu dia makan hok ditepuh di kereta. Sebab kita tak bunuh dia, dia bunuh sendiri. Hak ni baru juru. Kita tak bunuh dia. Dia fikir dengan otak dia payah selalu. Jadi dalam agama kita binatang tu kena sembelih. Pertama, tujuan supaya kita keluarkan segala darah-darah kotor yang menjadi racun kalau bercampur dengan daging. Sebab itulah kita kena tolak habis cara nak sembelih lepas ni kita kecek bab petua. Lagu mana nak waktu habis semua darah lembu tu. Ni lembu tengah lembu duduk terik dia nyawa lagu tu dah. Kita pun sembelih. Barulah lepas ni dia tolak darah habis tobek.
Ni tai dia tolak dah. Nyawa sini. Kita pun sembelih. Tak tolak lah mana lah darah tak tu habis. Cakap nak tunggil lembu. Ada orang tunggil lembu. Siapa dia gagah pergi tunggil. Tak boleh buat lah kalau serati ayam mungkin boleh buat ni. Tapi kalau lembu gagah nah, ini kedai bahak je boleh buat kerja lagu tu nah. Jadi tu cara antara Islam syariat kata buat apa kena jemelah. Pertama nak buai darah yang menjadi racun kalau bercampur dengan daging. Nah, tu lagu tu. Kedua, binatang apabila kita jemelah, dia gerak tu bukan dia gelepar sakit dah. Jangan kita faham apa. Nyanyo-nyo ayam yang gelepar-gelepar naik patah pokok, terjung polok, akak polok, ngamuk terjung polok. Bukan dia sakit dia gelepar tu. Apa dia gelepar? Kerana apabila kita kerak orang ni, darah dia pacuk, otot-otot dia jadi kejut gitu. Maka melahirkan satu gerakan. Yang mampu dah ingat. Binatang ni Tuhan ajar, syariat Nabi Muhammad ajar apabila kita putus ni. Hamrah ni kalau dia putus 3 detik aja. 1 2 3 tak ada dah dia. Dia tak ada dah. Nate tu tak ada. Dia dah gelepar tu bukan dia hanya otot dia. Otot nak buai darah tu dia tekan gerak jadi gerakkan bukan gelepar nah. Lainlah kalau dia kecek apa semua bercapi apa semua. Tu muka lain lah tu. Tapi binatang 3 saat lepas pada putus marih dengan halkum. Inilah cara paling selesa binatang mampu. Kita putus orang harah marah kau 3 detik. 1 2 3 dia tak ada dah. Lepas tu duk gelepar-gelepar apa semua. Gerakkan otot dia sahaja. Tu syarat binatang yang hendak disembelih. Keempatnya syarat alat menyembelih. Alat untuk kita gunakan menyembelih binatang supaya binatang tu jadi halal. Tak semua alat boleh kita gunakan untuk mapuhkan binatang. Dalam mazhab kita syarat yang pertama alat untuk menyembelih adalah keadaan alat itu mestilah tajam dan melukakan. Tajam, maksud tajam sini tajam lah. Bukan kata tajam, pisau demo tupu. Bukan tu tajam lawan tupu sini ni. Tajam sini maknanya benda tu melukakan. Standard dia. Bukan kata tajam. Pisau tu email tak jadi ni tupu gelenyeh boleh buat gosok gigi ni. Nama pisau apa tajam. Bukan gitu maksud asal benda tu melukakan. Sekalipun nampak macam ada setengah tukar pisau tak berapa nak tajam ni. Ni nampak macam tupu lah kita bahasa tupu. Nama tupu lagu tu boleh guna lagi, boleh guna. Soh lagi jemelih masalahnya. Masalah hak sunat tajam benar tu hak sunat. Tu sunat tajam benar. Tu. Jadi syarat alat untuk jemelih adalah mesti tajam. Bukan tajam suponisik lah. Tajam lah orang benda tu. Kalau benda tu pun tak sah. Ambil kayu baseball. Pergi cari lembu. Kubel depan rumah kita. Pergi cari. Mana bahasa lembu ni? Mari jumpa dia duduk lepok kedai kopi. Bawa kayu baseball. Pok kata atas kepala. Mampu guling bating. Allah kawan tu kata boleh gula lembu. Tak boleh makan peri-peri tak boleh. Sebab benda tu pun. Ikutlah kita buat lagu mana repih tekok ke, kita smack down dia pegang lepak peting ke, tak boleh makan belakang, mesti guna benda yang tajam. Dan benda tajam itu mesti jangan tulang dan kuku. Jangan guna tulang ataupun kuku. Kita pergi cari tulang gajah, gading gajah ke gapo asah buat pisau. Maya tajam. Supaya pisau jilat. Pergi cari lembu perok tebah. Putus tekok lembu. Sah tak sah kerana guna tulang. Dalam mazhab kita benda tajam kalau buat daripada tulang ataupun kuku. Buat kuku. Ikutlah kuku kau dia. Kuku kau dia ataupun kuku kita sendiri kau, kita pegang kita soyok lagu ni. Perau, soyok rabuk air. No, ataupun burung cak ciuk kau dia pegang, gerai nampak pisau tak ada. Gi bedah rumah orang, sodah ke mana. Gi duk saja pulah tekok. Prop, cabut. Yo, boleh makan, tak boleh makan buat kerja lagu tu. Guna kuku ataupun guna gigi, semua itu tidak boleh. Benda tajam selain daripada tu, guna kayu, guna kaca, guna besi, boleh hukum dia halal binatang tu. Habis kat tu syarat jemelih secara umum. Habis dah lah. Tak ada banyak lah mana syarat dia. Ada tajuk bab binatang hok kita perah untuk buat buru tak boleh lah. Sini tak ada lah. Tak ada orang perah anjing buat buru sini ni. Burung leng ke. Jadi tak payah baca tajuk tu.
Jadi lah ni kita kena faham pak syarat untuk sembelih. Sembelih ni untuklah sembelih nak buat makan daging saja-saja, nak jual pagi-pagi kau, nak ngekoh kau, ikutlah supaya daging tu jadi halal, itulah saja pengajian dalam bab sembelih. Hok dapat siji pulak tu suku pasar, hok penting sembelih tu betul. Sekarang masuk kepada tajuk rebah. Masuk ke kecil tajuk ni. Umum saat ni sembelih umum. Sekarang masuk dalam bab rebah. Okey. Beza apa dia gak rebah dengan sembelih biasa-biasa pagi-pagi ambo duk jual daging. Ambo 2-3 ekor sekali lembu pagi-pagi. Tapi bab rebah ambo tak pandai lah mana. Ingat, ibadat hok kita duduk makan biasa, daging hok kita makan biasa itu bukan ibadat. Cuma sembelih itu hanya supaya halal kita makan. Itu saja. Berarti boleh jual, boleh gapo lah. Mana kalau korban ini ibadat? Sudah. Apabila ibadat, dia ada syarat tambah. Di samping syarat hok sani, hok kita ngaji pak sani ni, dia ada syarat tambah sebab dia ibadat. Sebab tu kambing ataupun lembu, cabut lingo, kambing tepok, boleh kita sembelih buat jual pagi-pagi tak apa. Lembu hoknya tepuh, dia accident kau apa dia, boleh, tak ada masalah. Sebab dia hanya untuk makan saja. Tetapi apabila dia tu dinaik tarah jadi ibadat sembelih tu, dia ada syarat dia. Daging dia tak boleh kurang, lembu tak boleh lagu ni. Sudah. Apa apanya? Tak halal kau makan, bukan tak halal, tak boleh nak buat ibadat. Kerana ibadat mestilah buat benda yang bersih dan paling istimewa, tak ada cacat. Kalau ada cacat, ibadat itu binatang itu tak boleh buat ibadat. Kena beza. Nah dah kata buat apanya? Kalau sembelih binatang kecuk, rugi ke apa dia? Apa dia? Sudah. Jadi kita kena faham korban ini daging sembelih upacara ibadat. Dia kena lebih lagi dia ada syarat-syarat dia. Maka maksud rebahnya secara umum, maksud rebah iaitu binatang yang kita sembelih. Sembelih kerana nak menghampirkan diri kepada Allah pada hari raya korban dan pada hari raya hari tasyrik. Hari raya korban 10 Zulhijjah, tasyrik 11, 12, 13. Maka hanya pada 4 hari ni saja boleh buat upacara ibadat secara korban, buat korban. Dan kita sembelih tu bukan nak makan sangat, nak mendekatkan diri ke Tuhan. Dengan cara sembelih, ada orang dia jauh dengan Tuhan kerana ada sifat kedekut. Maka dia jauh dengan Tuhan. Maka lagu mana dia nak dekatkan diri dia dan hati dia yang ada perasaan saya ke harta, iaitu dengan cara korban ke duit dia, korban ke daging tu beri kepada orang miskin pada 4 hari ni. Ni setengah orang daging rebah nyo pakak panggil pok rabok dia pakak gomo daging rebah tak beri ke orang susah. Ataupun bui sikit lah buat syarat mungkin wajib kena buat tobik sekilo nyo bui hak tu lah. Hak lain yang benar siap kutip belaka, urat pun kutip, bulu punya kutip, buat kelik rumah boboh dalam besing. Jadi tak faham lah mana maksud korban. Ingat, korban ini sebenarnya untuk melatih kita, mengajar kita untuk memberi makan secara percuma daging. Ingat, daging ni adalah benda mahal lah kalau kita. Kalau tanah harak ni jarang orang boleh makan daging. Maka setahun sekali orang miskin dapat merasai makanan yang enak iaitu daging. Maka kita jangan duk berebut dengan orang susah. Hak moleknya kita ambil sedikit untuk dapat berkat. Sunat kita nak baik setara mana, nak zuhud setara mana, kena ambil juga daging rebah kita. Kerana daging ibadat kita ambil untuk sekali makan jamu anak beranak kita. Hak lain bui kat orang belakang. Hak ni besing cemok ni. Tinggal cemok ni. Hak tu pun duk kelih. Oh cemok ni pun tu. Nak ambil lagi kalau wis paruh lagu mana. Tak sibui lagi, ya tak faham maksud korban tu gapo nah. Jadi kena faham. Ambo nak batal musim ambo nak goni sudah. Demo korban gapo dia? Demo faham kodok korban ni gapo? Bukan daging. Kalau nak makan daging pergi beli pasar 18 kilo. 18 rial sekilo pergi beli hot tu nak makan. Sebab hari ni ibadat dengan cara memang kita boleh makan tetapi maksud sebenar lagu tu. Tu maksud binatang yang disembelih daripada binatang ternak yang berkaki 4. Tujuannya nak menghampirkan diri kepada Allah, bukan nak jual, nak cari untung ke apa. Memang tujuan ibadat.
Yang dibuat pada hari raya haji dan 3 hari tasyrik. Tu maksud korban. Hukum dia, gapo dia hukum berkorban ni? Hukum atas kita, gapo dia kita nak menjalani ibadat korban ni? Wajib ke? Sunat ke? Hukum dia adalah sunnatul aini, sunat ain panggil. Itu sunat atas tiap orang untuk berkorban pada hari raya korban. Bagi mampulah. Kalau tak mampu, haji pun tak buat. Semaya pun boleh duduk. Puasa pun boleh buka puasa. Ni kita kecek bak orang mampu. Maka bagi orang mampu, sunat ain ni dia panggil. Sunat atas tiap orang untuk berkorban pada hari raya. Sama ada dia rata, kalau tak cukup pitih, katanya ulama, pakat rata lah. Kita adik-beradik, 100 orang kau gapo, cukup 7 beradik, boleh 700. Beli segi ya. Cuma, tak boleh buat ramai-ramai lagu tu tak sah. Sebab, segi ya kena sorang. Okey lah kau abai kita belakang, pitih tu 100, wiwi 100. Okey kau abai kita, demo rebel atas demo lah. Sorang, tak boleh buat rebel atas ramai. Namun kata ramai, pakai niat ramai-ramai. Gelewak dengan dia saja ya. Berat lagu tu ekonomi molek. Jadi buat atas nama sorang, pahala tu boleh kosi-kosi. Lagu tu. Manakala bagi ahli keluarga, satu keluarga, hukum dia sunat kifayah. Jika dia duduk sorang, dia tak nikah, tak ada apa dia duduk sorang, maka sunat atas diri dia sendiri. Manakala orang yang sudah berkeluarga, ada keluarga, ada isteri, ada anak, nak tuju atas apa dia? Tuju atas satu rumah tu. Siapa dia buat? Salah satu daripada keluarga tu, maka dah terlepas dah tuntutan sunat untuk keluarga tu. Dipanggil sunat kifayah. Sunat yang mana kalau salah seorang daripada ahli keluarga tu buat, okey, tak ada tuntutan dah, habis dah. Tapi pahala boleh hok buat lah. Hok tak buat tu tak boleh buat. Cuma tuntutan tu tak ada dah. Sama ada ayah nak buat ke, mak nak buat ke, mak tak ada pitih, ayah tak ada pitih, anak jantan nak buat ke, tak apa. Hok penting duduk dalam satu rumah, dalam satu nafkah dipanggil. Maka tidak wajib rebel ni kecuali dengan sebab nazar. Nazar ataupun sebagainya, barulah wajib kena korban. Mana kalau kita tak ada buat gapo-gapo, hukum dia sunat sahaja. Sama ada sunat aini ataupun sunat kifayah dipanggil Mana kalau seorang itu menazar. Nazar ikutlah dengan sebab gapo dia. Kalau anak ambo pergi pondok, ambo nak rebel tahun ni. Maka wajib dia menazar. Anak dia pun pergi pondok. Sudah. Dia tak alik nazar saat ni, jadi. Okey, kena buat. Ataupun kalau anak ambo lulus periksa, maka ambo nak rebel tahun ni. Ataupun dia royak, ambo nak rebel tahun ni. Nak rebel. Dia kata wajib atas ambo nak rebel tahun ni. Tapi baru semata-mata buah kedai kopi tak jadi lagi. Ambo rasa nak rebel. Demo sudah nazar. Kawin baru nak rasa baru. Nazar dah. Jangan buat lagu tu. Ramai orang tak apa hebat nazar ni. Sekalipun tubik mulut dah. Tetapi baru ni baru duk cita-cita duk buah di pejabat. Lagu mana Ambo rasa nak rebel tahun ni. Sudah demo kecek sudah. Kecek dah. Sebut dah. Sudah. Wajib ada demo rebel. Sudah wajib rebel. Pas tak boleh makan sebuti habuk lagi. Tak boleh makan. Kena wui kat ambo belaka. Nyanyo kata. Dia baru nak oyak cerita baru. Ataupun ada cita-cita. Rasa nak rebel dalam hati. Tak jadi lagi nazar dah. Nazar ni kita sebut lafaz. Sungguh-sungguh. Ambo nazar nak rebel tahun ni. Jadi wajib. Ataupun kita kata wajib, perkataan wajib, tak sebut nazar. Tahun ni wajib dah atas hamba ni. Wajib dah atas hamba ni rebel. Tak sebut perkataan nazar. Hak tu pun jadi korban nazar. Beza apa dia korban nazar dengan korban sunat biasa lagu ni? Korban nazar tak boleh ambil walau gapo-gapo tak boleh ambil. Basing tak payah bawa, kita tengok saja, pukul gambar dengan lembu saja, lepas tu boleh klik, jangan ambil sebagai apa, tak ada hak kita. Apa? Sebab kita sudah nazar. Bapa nazar kita tak boleh makan sebab apabila seorang itu menazar, tercabut milik dipanggil. Cabut milik benda itu daripada diri dia. Tak ada hak dia nak ambil. Itu je. Maka dia tak boleh makan dan orang dia yang di bawah tanggungan nafkah dia tak boleh makan. Tu beza orang korban nazar. Cuma pahala korban nazar wajib ni lebih daripada korban sunat. Tapi mikir sikit ya. Kalau hak jenis minat lagi, tak usah duk nazar, tak usah buat pelik-pelik Pamula duk belanja dia. Cuik tak email. Amo nak sikit lagu mana ngejah. Tak email suruh ngejah lagu mana. Tak boleh makan, tak boleh kau. Awal-awal pun sikit tak boleh kau. Hanya buat telio lagu tu tak usahlah. Kalau serah tak kuat email nak korban sunat sudah. Korban sunat sudah.
Syarat rebah. Iso dah. Boleh heret sikit lagi dah. Tak apa dah. Mungkin berigat ambo. Syarat rebah ada 4. Syarat rebah ada 4. Pertama, binatang yang kita nak buat rebah, jemeleh bab lain dah. Kalau ni kita masuk tajuk lebih khusus daripada bab rebah. Bab jemeleh. Jemeleh kita nak jemeleh itik boleh. Jemeleh hayal boleh. Jemeleh gapo dia boleh tak pelakor. Kuda boleh gapo dia. Tapi rebah tak boleh. Hanya binatang berkaki 4, iaitu tempat kita ada kurban. Kurban lembu, kambing sahaja. Jangan awak mari kau tak imeh. Buat apa? Waktu bik dalam jubah. Anak ayah. Ataupun serati. Kuek-kuek gaya bergelepar. Nak buat rebel juga. Rebel lagu mana? Kaki 2, dia kena kaki 4. Kena cari kaki 4 pula. Lembu, kurban, kambing. Ayah, serati, arnak. Tak boleh agak pego pok ni. Macam-macam pok ni pego lo ni. Macam-macam. Tak boleh. Tu saja. Tu syarat yang pertama, binatang nak jemeleh adalah binatang berkaki 4. Kedua, berkaki 4 boleh sembelih lalu. Umur setahun boleh sembelih lalu. Ya ibadat ya payah sikit syarat dia. Tarak tambah lagi kalau biri-biri. Biri kambing. Beza pak kita ni. Kau biri kambing hok tolong. Biri ni hok jenis beranak bulan sejuk. Dia beranak di Amerika bulu tebal. Dia pakai bulu tebal, hok tu dipanggil biri. Warna kuning sikit. Kambing warna koko gitu. Bulu nipis. Ni panggil kambing kapung ni dah, kambing kapung. Tanda dia lagi jenis tak ada maruah. Ekor dia congek lagu tu. Itu tutup punggung dia. Tu kambing kapung dia panggil. Kulit nipis, bulu nipis. Ni punggung dia naik lagu tu. Memang tak ada maruah kawan tu. Gaya gepa apa kota baru tak pakai seluar berapa dia. Hak ni biri ni ada maruah sikit. Biasa ekor dia jatuh. Dan bulu dia tebal. Dan orang tahu bering ko kambing. Bering dan jenis-jenis dia lah. Ikutlah bering jenis apa dia lah. Kambing ikutlah jenis-jenis kambing. Okey. Kalau bering syarat yang untuk soh jemeleh, soh rebel. Jemeleh ikutlah umur 9 bulan boleh jemeleh dah. Tapi untuk rebel syarat dia mesti umur setahun. Tanya, hak kita beli lembu kambing tu, okey umur berapa dah? Okey setahun dah, cukup setahun. Memang kambing, tak cukup umur dengan cukup umur, beza tikah harga dia. Kedua, kambing ataupun lembu tu saling gigi. Salah satu dah. Sama ada lembu sat ni, lembu sat ni, lembu dulu. Apa dah? Biri syarat pertama mesti cukup 1 tahun. Ataupun cabuk gigi. Cabuk gigi. Gigi depan dia cabuk, maka kambing tu sudah layak untuk buat korban. 9 bulan ke atas. Kalau cabuk gigi awal 3 bulan, biri tu cabuk gigi dah. Okey, hak tu masalah hospital gigi lah. Masalah hak untuk menunjukkan dia tu balik, ingat, kambing ni ada tanda balik dia. Kita orang lelaki kalau balik mipi basuh. Kau dia dok manakala kambing tanda dia balik cabuk gigi. Bisa cabuk gigi siapa kau? Ganas lagi dia. Cabuk gigi bererti kambing tu balik. Maka sampai umur dipanggil. Ataupun dia balik sampai umur dengan setahun. Tu biri-biri dah, biri-biri. Manakala lembu dan kambing biasa, kambing kapung dipanggil ma'zin. Dalam bahasa Arab panggil ma'zin. Rumah hamba, kat rumah hamba ada nama ma'zin. Bukan itulah nyanyo. Bahasa Arab dia panggil ma'zin. Ma'zin ni kambing kapung. Kalau biri-biri bahasa Arab panggil da'nun. Da'nun. Jangan tukarlah, kita faham belakang. Ma'zin ni mestilah syarat dia 2 tahun. Kambing kapung dan lembu mesti berusia 2 tahun ke atas. Saat ni pun setahun ke atas. Yakni 2 tahun masuk tahun ke 3 dah. 2 tahun sehari, 2 tahun sejam. Tak apa dah. Berarti dia masuk alih ke anu dah. Alih ke tahun ketiga dah. Keduanya cabuk gigi juga apabila usia 6 bulan. Maka barulah lembu dan kambing kapung itu boleh buat rebel. Kalau nak rebel utah pula, lah ni Kelantan pun ada utah.
Payuh dulu. Lah ni Uta kena syarat 5 tahun. Kena syarat 5 tahun baru boleh jemelih. Kalau tak sampai 5 tahun boleh jemelih, tapi untuk makan biasa, untuk buat ibadat korban tak boleh, kena ada syarat dia. Syarat lagi, binatang rebel tu, untuk buat rebel tu, janganlah dia tu ada benda yang menghilangkan daging dia. Janganlah berlaku ataupun terkena ke sesuatu yang menyebabkan hilang daging dia. Misalnya dia accident. Accident cabut telinga dia. Oh tak boleh. Tak boleh buat ibadat dah lah. Kambing tu comel, gemuk, molek, cabut telinga. Sudah. Apa nak buat rebel? Tak boleh. Kambing untuk jemelih makan tak apa, tapi nak buat ibadat korban tak boleh. Lembu kau apa dia kalau cabut telinga tak boleh. Cabut kuku tak ada orang makan kuku. Ada orang makan kuku kambing? Tak ada. Kuku kambing tak ada orang makan. Patut ada makan kaki kuku tak apa. Cabut kuku ko ataupun cabut tanduk, pecah tanduk, tak apa. Sebab apa? Sebab benda yang bukan dimakan. Kalau lembu jantan misalnya, lembu jantan, kau tu dia kena kasih ke? Pop, tak ada. Warok jadi lembu tu. Jalan tunduk semacam. Tengok kena kasih. Tak cara kok retin warok, makan nasi dia. Cara jadi suhu jadi. Ya binatang ni, antara binatang yang boleh dikasih adalah binatang yang halal makan. Biasa orang kasih ni binatang yang halal makan kerana dua sebab. Pertama, apabila kita kasih binatang tu akan tak suka kepada perempuan. Dia jadi makan kerja dia. Makan jadi gemuk. Cara molek. Jadi makan ya. Dia tak ingat kau itin. Kedua, daging binatang yang dikasih jadi manis dan jadi harum. Kerana binatang kalau tak kasih dia duk ukah hok tino semacam, tak mandi junub bau neruk dia tu kuat. Jadi kalau hok jenis zuhuk sufi lagu tu, daging dia jadi sedap dan manis dan bau wangi. Tu fungsi tujuan orang kasih binatang. Maka boleh kasih binatang jika tujuan tu. Kasih lembu kau apa dia. Tapi jangan buat zalim lah. Ni mudah. Gi belakang lembu, ambil batu 2 butir. Gi tengok kelepong. Kalau kita kena masuk, pak mati ingat masuk. Dia mudah ya pergi belakang lembu, pergi tengok nampak lembu duduk lepok, duduk kaya sikit. Ya pergi pok kapik batu kawan tu. Selok kawan tu. Jangan buat kerja lagu tu soling lah. Gigi ho binatang, ho doktor binatang kau kerak. Kerak orang dia tu beres lah. Jangan dia kepik dengan batu lah kalau nyanyo kok binatang Kita pun nak buat ibadat dia ada perasaan sakit juga. Cutera kita. Lembu pergi belakang kita. Kita dah tengah rokok molek kau kita pergi kepik. Rasa 3 butir kapung rambut duk PCB tu dengar kali. Wah, jangan buat kerja lagu tu. Sekalipun dia binatang, tapi Nabi ajar, apabila kita nak jemelih kau binatang, fa ahsinu kitlah. Nabi kata, buat molek cara jemelih dia, minum air dulu. Ni nyo kerjanya tarik jelek belalok lembu. Ya buat kerja Dah hok mari tak reti, tak ada pengalaman berlaku. Semangat dia duduk atas tekuk lembu lah. Lembu kata serabut, hadah kena jadi lembu. Hak tu jalan berlaku tu. Jadi jangan ada cacat yang menguraikan daging. Okey. Lagu mana kalau binatang hok jatuh kerak batu. Boleh buat rebel ke tak? Okey, hukum dia boleh buat rebel. Kenapa? Daging tu kurang. Kerana biasa manusia tak makan batu lembu ni. Maka kaedah dia, benda yang daging tu biasa orang tak makan. Daging tu orang tak makan. Pok ni berahi berlaku. Tetapi biasa orang tak makan. Dalam Sabila Muhtadi kata, boleh. Elak dia sebab dia. Kedua, sebab lembu tino tak ada batu dia kata. Jadi, kalau lembu tino soh kita buat jemelih, lembu jantan tak ada batu soh hukum dia. Sebab benda tu, pertama daging orang tu jarang makan. Kedua, hok tino pun tak ada. Jadi soh. Tak dipanggil benda yang menguraikan daging. Tapi kalau benda dua-dua pihak ada, hok tino ada, hok jantan ada, kalau kurang tak boleh. Macam lingo. Lembu tino ada lingo. Lembu jantan ada lingo. Tak ada lingo, tak boleh makan. Tapi kalau lembu jantan saja ada, lembu tino tak ada, kalau tak ada benda tu tak apa. Dan afdalnya binatang hok nak makan lembu jantan. Untuk mega binatang jantan lah, lembu kau kambing jantan kau. Manakala untuk mega betina lebih afdal. Tak ada orang pego kambing.
Berapa ekor bapuk? 100 ekor. Ibu seekor. Mampu ibu tu. 100 ekor bapuk. Mego gapo dia? Orang mego, hok tino pego banyak. Bapuk orang ambil lah awak 3 ekor kau dah. Hok lain tino belaka. Jadi, hok tino sesuai untuk dipego. Susu, daging, anak boleh. Mana kalau untuk ibadat, afdal lelaki. Lelaki pula. Lembu lelaki ke? Lembu jantan tau. Lembunya, moleknya hok jantan deh. Apa? Sebab hok tino ni banyak kurang. Kadang-kadang ada mazhab kata tak sah buat rebel dengan lembu tino. Dalam mazhab kita kalau lembu tu beranak dikira aib. Lembu tino, lembu jantan beranak tak tahulah. Lembu tino kalau beranak tak lewat rebel. Ibnu Hajar kata tak sah. Lembu beranak buting dikira lembu tu aib. Maknanya cacat dan tak boleh dibuat ibadat. Kalau nak cari lembu jantan. Nak jemelih juga. Ada pendapat kata boleh tapi ada muktamadnya kata tak boleh. Ibnu Hajar kata ada kata dok daging anak tu kita gantilah daging yang ngandung tu. Sebab binatang apabila ngandung tu daging dia jadi tak sedap. Dia campur beracun kau lagu bukan racun. Maksud ambo sebut racun-racun sini bukan makan gelepar dodeh-dodeh. Khasiat tu tak ada. Kena faham orang kata beracun ni. Supaya kita lah bini kita beranak tengah hak ni kecil lagi nak nyusu boleh anak pula. Bertukar dah susu dia boleh hak baru. Susu hak ni nak makan boleh kau ada kata jadi racun dah orang tua kata dah. Susu ni untuk adik dia dah jadi racun. Bukan racun minum gelepar dodeh-dodeh. Maknanya tak ada khasiat dah untuk dia. Sesuai untuk adik dia dah. Tu maksud kecil dah. Orang kata tak ada racun apa makan tak ada gelepar dodeh-dodeh. Tu maksud istilah dia dah. Syarat dia lagi, syarat tambah nak rebel lagi, niat. Kena niat nah. Kita jangan pergi ambil air putih. Kau itu beli ke? Tak niat kau. Yang putih gitu. Sudah demo. Patu binatang tu tak sah. Dok binatang tu halal makan. Tapi tak boleh jadi ibadat lah. Kena niat. Niat tu sama ada ketika kita beli binatang tu sendiri. Ketika kita dok tarik tali tu dah. Ambo belilah 1 bahagia daripada 7 bahagia. Ni dok jual. Ambo jual lah bahagia yang ke-7. Mari pula sore lagi. Saya jual lah bahagia yang ke-7. Apa yang ke-7? Yang ke-6, yang ke-5 dok mana kata? Ambo terima dengan cikgu ambo lagi dok sebut kata lagu ni. Hak tu kata kena belajar. Dok sebut dia jual yang ke-7, yang ke-7. Yang ke-6 dok mana? Jual 1 bahagia daripada 7 bahagia. Jelas kata. Mari hak ni jual pula sah bahagia daripada 1 bahagia. Jadi kita beli ni niat ketika tu. Ketika beli ni, okey, kita beli tak payah tak sebut depan hak jual tu. Nama ke? Kejam mata. Dok pegang tangan kau tu. Sahaja aku nak rebel tahun ni lembu ambo beli sogi lamanya pegang tangan kau tu. Nampak perlu kejap. Tak payah dia tahu. Hati saja dalam hati kita saja Kita beli tu belilah dalam hati kita niat ambo nak buat so bahagia ni nak buat rebel tahun ni. Niat lagu tu. So ketika kita beli. Keduanya niat ketika kita suruh wakil. Kita suruh wakil kok siapa-siapa dia. Lah ni macam-macam wakil untuk jumelah. Easy korban lah, gapo dia ikutlah macam-macam nama dia. Masjid ni buat masjid ni Tok Bela, Tok Siyok, Tok Qadi, Tok Mufti. Pergi jumpa dia, ambo suruhlah duit ke Tok Imam, Tok Qadi ke gapo dia, ambo wakil ke Tok Imam untuk beli daging rebel ambo ke gapo dia, niat gitu. Beli ataupun ketika jemelah. Ketika jemelah. Kita pergi jemelah tu, kita tak niat lagi masa beli demo niat dah. Ambo tak niat pakai beli lagu tu. Lepas tu masa suruh wakil ke ustaz tu, ambo suruh lagu tu ya. Suruh kata, tu tak niat tak apa. Hamba tak suruh dia niat. Sudah. Kena pergi. Takut dia terlepas dia demo sembelih kak. Mampu dah binatang kita tak ada faedah niat lah. Ya sebelum binatang tu sembelih. Kita pun kita tengok sebelum sembelih niat dalam hati, ni ya Allah ya Tuhanku, ni daging sembelih korban hamba. Sembelih. Tak ada masalah. Lagu tu 3. Jadi masalah wakil ni kena suruh 3 benda dah. Ramai orang lah ni nak buat wakil rebel lah, nak wakil rebel buat 3 benda. Mesti kita sebut 3 benda dalam nak wakil ke ibadat korban ni. Pertama, kita duit tu, pertama kita niat, kita wakil ke sebut kepada Tok Bila. Saya wakil ke kepada Tok Bila untuk beli bahagia korban hamba. Kedua, untuk niat
korban hamba. Ketiga, untuk izin siapa-siapa dia untuk jemelih daging korban hamba. 3 benda ni. Kalau dia tak sebut salah satu, nyanyo. Ada orang lah ni beli, saya izin Kota Bila untuk beli. Lepas tu untuk niat. Dia tak izin untuk jemelih. Nyanyo. Orang lain tak boleh sembelih binatang korban dia. Dah dia tak izin ibadat dia. Lepas tu dia tunggu tugak Tok Bilang. Pukul 1:30 dah. Petok dah muka suruh nak bergocoh dah. Orang bertambung lagi nak sembelih lembu. Ni masalah. Jadi nak suruh mudah, tak saya jadi kau baloh. Ni hari raya baloh. Nak bergocoh dah kawan ni. Dah pagi kawan ni mari sore lagi tunggu. Sore lagi sore tunggu. Tidur rumah, duk tengok TV. Duk menyanyi lagu Sotino Haliza lah apa dia. Berat lepas tu baru teringat dia tu ada rebel dengan orang. 1:30 mari. Tu email kata 2 ekor rasa kena sembelih kali ni. Tengok, ketak dah kawan tu duk menunggu. Nyanyi awak kerja lagu tu. Jadi nak suruh mudah kerja tak wajib disuruh lagu tu, tapi nak suruh mudah kerja tak usah jadi balah. Suruh beli binatang, niat ke untuk saya dan izin ke untuk jemelih binatang saya. Barulah mudah. Kawan ni mari kau tak mari, kita sapa bismillahirrahmanirrahim, kita berlakon dah. Izin gua. Kita pergi bismillahirrahmanirrahim. Pas demo mari pukul 11 ikut demo lah. Orang lapah-lapah bagilah daging pandai-pandai. Ni tak boleh sembelih ni. Demo tak izin. Kau berat lagi, tunggu ramai-ramai pula hari tu. Duk belilah, duk jual lah, duk tarik pala lembu, duk polah pala lembu apa. Duk tarik lagu ni. Jadi rohok jadi kau lama kerja Jadi nak suruh mudah, izin awal-awal lagi. Barulah tak jadi masalah. Tu antara masalah yang berlaku tempat kita. Jadi duk masa tu nak bayar, duk tarik pala lembu, duk tarik bayar, duk gini macam-macam. Kadang-kadang dia tarik ponyo. Nak tarik tali lembu, saya duk lembu. Lembunya ikat di batenyo. Batenyo pergi tali hok di batenyo. Dia jual batenyo, kau jual lembu pelik sungguh kata. Macam-macam, dia rekod sendiri. Asal pergi tali sudah lah. Pelik sungguh kata. Kalau benda hok tu tak boleh nak pergi, tak payah pergi pun tak apa. Nah, ni. Tak boleh lah kena pergi juga tali. Nak suka nampak hok tu wadah hok akhir Nah, tegar ke mucung. Hamba malah jemelih tahun ni. Nah, pandai dia pula pada kita. Hamba beratus hekor dah jemelih dengan cara lagu ni. Tak ada apalah. Nah. Jadi kena belajar nah. Jangan agak kau pengalaman. Mampu berlaku binatang. Tapi soh betul kau duduk dengan kaedah syarak. Kena belajar. Jangan dia buat keras dengan pengalaman kita ada setengah tu. Tak dengar kata macam-macam lah. Itu fenomena. Habis kat tu. Sudah. Dah kodok ni. Kita baca cepat-cepat. Okey. Waktu pula. Waktu jemelih. Bila kau boleh jemelih? Kalau nak makan biasa boleh. Tapi nak rebel ada waktu dia. Iaitu selepas daripada naik matahari pada hari raya dan berlalu masa sembahyang hari raya dan khutbah hari raya. Contohnya sembahyang hari raya 5 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 minit. Khutbah raya 5 minit. Tak usah kira hok duk ceramah panjang-panjang, tak usah duk kira, baca rukun saja. Naik Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli li rabbika wanhar. Duduk. Bangun pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Derah perut. Naik motor perut bismillah lalu. Tak ada masalah. Allah ni panjang-panjang cerita. Pendek lah. 5 minit capur 5 minit 10 minit. Naik matahari contohnya 7.30. 7.30 capur 10 minit 7.40. Okey, 7.40 tu boleh sebelah dah. Ayah haji tak pergi semaya Jumaat, tak pergi kau semaya raya. Cara apa hamba nak sembelih lembu? Nama hamba kira dah mana dalam 10 minit cukup dah ni. Naik matahari capur pula waktu semaya dengan waktu rebel boleh. Tetapi afdalnya dilewatkan sehingga waktu duha. Lepas naik tari setengah jam barulah semaya raya khutbah lepas pada tu pula. Tambah kalulah 10 minit tambah pula setengah jam jadi 40 minit. Kalau 7.30 dalam pukul 8 suku boleh jemelih dah. Boleh jemelih dah. Kalau jemelih sebelum daripada tu tak dipanggil daging korban. Sekalipun cukup syarat, tak tahu lagu mana kawan tu tukar tengok je kau lagu mana, lepas subuh ngigal tak khabar apa, nama pakai pergi perut bismillahirrahmanirrahim sembelih. Wah sodoh. Mana suruh gelap?
Hangpa sore ni. Apa? Dekat nak subuh sembelih dak. Punuh ayat kakak tu. Bazir daging seko kena bayar belaka hak orang. Kena bayar hak tak jadi. Tak jadi. Hangpa niat dah. Niat lagu mana? Bukan waktu dia lagi. Supaya ni nak mai subuh lah ni. Mana sah? Tak masuk dia waktu. Paling akhir sekali tergelar maghrib pada hari ke-13. Hari 13, 11, 12, 13 tergelar maghrib tu tak boleh melih dah. Untuk rebel dah. Untuk je melih makan ikut lok. Tak ada masalah. Untuk rebel habis dah. Lepas tu daging hamba duk sipai dalam peti. Sudah. Kenapa habis lalu kau dok tak syarat. Hak penting je melih untuk korban tu waktu dia. Lepas pada naik matahari dan qada berlalu sembahyang dan khutbah sehinggalah berlangsung sampai 4 hari, iaitu selepas asar maghrib pada hari ke-4. Bilangnya bagi binatang, seekor unta mesti 7 orang. 7 orang tak syarat 7 orang. 7 orang paling banyak, tu maksud dia. Unta paling banyak 7 orang. 10 orang ada pendapat tapi tak boleh, pendapat lemah sangat. Pokok tamak 7 orang saja. Kalau unta nak buat 2 orang lah, boleh tak? Boleh. Tetapi jatuh 2 gear, 3 gear lebih demo seorang lagu tu. Bukan kata sudah. Tak boleh jemelah ni. Apa lembu ni baru 2 orang. Weh, ikut dia lah. Tapi dia ambil segear boleh sah. Tak ada masalah apa. Cuma dia ambil gear dia lah, hak dia bayar lah. Kalau tak bayar jangan ambil dah kata lembu ni kata 5 gear lagi kosong ni. Pakai ambil lah. Ambil peri. Sedap lah kau tu. Tak boleh hukum dia. Ambil hak gear kita saja. Hak kita tak bayar jangan duduk ambil. Tu paling banyak bagi seekor lembu dan seekor unta 7 orang. Bagi kambing pula adalah seorang. Afdal mana kambing 7 ekor ke lembu 7 gear? Afdalnya kambing 7 ekor. Lagu mana kita nak ambil segear ke kita nak ambil lembu kambing seekor? Afdal kambing seekor kerana kita menumpuh ke seekor binatang. Ya afdal tupuh ke seekor binatang. Kerana Nabi kata di antara kelebihan korban adalah dia mengkifaratkan tangan binatang kifaratkan dosa tangan kita. Kaki dia kifaratkan hatta farah dia kifaratkan dosa. Kepala dia. Maka kalau kita jumlah gear kena kira atas belakang. Atas belakang sajalah kifaratnya. Bahagian kaki tak kena kifarat lagi. Maka ulama kata afdalnya ambil seekor biar sembelih kambing daripada segear lagi. Dan wajib bagi daging rebel pula, wajib bagi daging yang orang tak malu nak mari ambil dalam sekilo dah, sekilo kau setengah kilo kau lagu tu. Ni bagi cemuk ni. Masjid ni bagi juga. Dok yak lagu tu. Patut dia mari orang bagi pula pesan ni. Terduduk haca lebu daging. Terduduk. Besan ni jangan buat main lagu tu gak. Masalah orang nak bui tu suku pasar, kita nak buat ibadat kan. Bui paling kurang sekilo. Bui sekilo lepas lah. Lepas tu wajib beri secara mentah daging dah. Ni duk bui tulang, perut tak sekira. Daging tu wajib. Masalah kita nak bui daging, nak bui tulang, nak bui tu tak apa, tak dikira lah. Tak dikira. Hak wajibnya kena bui daging. Dan tidak sah dan haram makan daging yang kalau kita menazar tak boleh makan lah, haram kita tak makan. Seliu setara mana kena pergi beli daging lain lah. Dan tidak sah jual sesuatu daripada daging rebel ataupun kita buat upuh. Daging rebel, siapa dia rebel? Hamba rebel. Batu daging ni, dari mana? Jual. Kedai 18 ya. Hamba wili 5 riyal lagi ni. Sah ke tak? Tak sah. Nabi kata siapa dia jual daging korban dia, kulit dan sebagainya, hukum dia tidak dapat pahala korban pada hari itu. Ada orang tu buat ngopoh. Orang jemelah pakai wi daging sekepas orang lah kita kupu wi ikut ngopoh orang jemelah. Tak sah juga, maka hukum dia tak dapat pahala korban. Nak bui tak apa tapi jangan atas jalan upoh. Upoh minta. Hak pala hak jo cari lembu minta. Amo kutip dah 5 riyal sore, amo cah dah tadi. Masa bahagian tu amo cah dah jalan 10 riyal sore. Maka 7 orang 70 riyal. Ni 70 riyal wi ngopoh aja jemelah. Pas apa dia nak wi daging tu wi lah. Hak ngop kita ni hak 70 riyal. Tu tak apa. Bukan kata tak boleh wi. Kelak kawan tu duk tengok. Nampak? Ambo ni 15 ekor hari ni. Seekor sore habuk tak wi kata. Sekepar pun tak wi. Dah takut belaka dah kata haram tak boleh buat ngopoh. Ngopoh betul wi tak apa. Lagu tu. Kulit kau gapo dia orang dulu kadang-kadang dia tanam kulit takut orang pergi jual kulit. Ingat, orang yang berkorban tu tak boleh jual Tetapi kalau kita tak korban.
Orang wi daging kita nak jual daging hok kita boleh tu. Tu tak apa, tu bukan jual daging korban. Nah, hok orang yang berkorban tu sendiri kita boleh jual sebab tu jual daging korban adalah diagih secara percuma. Diberi secara percuma. Tiba-tiba kita pergi jual. Tidak kau jadi bercanggah sungguh. Lagu itulah secara kasarnya cerita mengenai ibadat korban. Waktu secara kasarlah hukum-hukum masalah tu banyak lagi. Ambo agaknya lebih kurang tu jelas dah ibadat korban rasa-rasa tu. Nampak dah. Insya-Allah kalau ada peluang esok pula kita kecek mengenai petua-petua pula. Lepas tu hak tua saja boleh mari hak muda. Sebab hak muda pun akan jadi tua juga, jadi petua kita sebut. Kalau pemuda nyanyi hak tua, tak muda dah apa. Jadi kita sebut petua. Jadi ambo agak majlis ilmu pada malam ni dapat meningkatkan lagi pemahaman kita mengenai ibadat korban yang kita akan buat. Sama ada kita nak buat ataupun kita sekurang-kurangnya kita boleh murajaah, boleh perhati semula hukum-hukum akal yang kita tak lupa. Jadi mudah-mudahan kuliah pada malam ni menjadi amal kebajikan bagi diri hamba dan orang-orang yang dengar juga akan bertambah kebajikan ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan tak faham kau ambo kecek kasar kau ambo minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaizat bin Muhammad selaku mudir di Madrasah Ribat Al-Mustafa, Kampung Bagai, Bawah Pulai Condong, Kelantan. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat bersama kami menambahkan pahala amal jariah di dalam menyumbang kepada pembinaan bangunan asrama pelajar baru dan kantin pondok kami yang sekarang sudah di dalam proses pembinaan. Anggaran projek ini ialah sebanyak RM2.5 juta. Insya-Allah apabila ianya siap nanti dijangka akan memberi manfaat kepada 300 orang pelajar lelaki untuk masa yang akan datang. Sekarang bangunan pondok sedia ada hanya mampu menampung 85 orang pelajar sahaja dalam satu masa. Manakala permohonan untuk kemasukan pelajar baru melebihi angka tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menjadi orang yang betul-betul baik sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Sekali lagi saya memohon jasa baik tuan-puan untuk sama-sama menyumbang dalam pembinaan bangunan pondok ini. InsyaAllah semoga sumbangan ini menjadi salah satu asbab kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.